وصحبه وواله أيام الساعة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، اللهم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita berkumpul sekali pada malam ini dan nak meneruskan pembincangan kita dalam bahasa Al-Quran. Sebelum tu saya baru teringat, saya kira Ajar Ruzimah rasanya pernah minta saya untuk tuliskan doa yang kita baca pada permulaan kelas, tapi saya terlupa. Ingat Kak Ustaz lupa. Dah tulis sebahagian tak habis lagi, so tu yang tak hantar lagi. Tak apa. Tapi secara umumnya doa yang kita baca pada setiap kali kelas kita itu adalah doa daripada Nabi SAW. 90%-nya adalah doa daripada Nabi SAW. Antaranya Allahumma alimna ma yanfa'una, maknanya ya Allah ajarkanlah kami apa yang bermanfaat untuk kami, wanfa'na bima 'allamtana, dan berikanlah manfaat untuk apa yang engkau telah ajari kami, wazidna ilma, dan tambahkanlah pada kami ilmu. Itu antara doa yang Nabi SAW baca, dan agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan agar Allah memanfaatkan ilmu yang telah diberikan kepada kita, kerana kita nakkan ilmu yang bermanfaat, tak nak kita habiskan masa kita untuk ilmu yang tidak bermanfaat. Mana manfaat itu apa? Manfaat untuk kehidupan akhirat kita. Dia boleh digunakan di dunia, tapi dia berpanjangan manfaatnya hingga ke akhirat. Baik, malam ni kita sambung bincang kita dalam bahasa Al-Quran. Kita sedang membincangkan bentuk jamak. Yang ketiga itu adalah jamak taksir, satu bentuk jamak yang tidak ada pola ataupun pattern yang tertentu. Dan malam ini Haji Syaz dia tak dapat bersama-sama dengan kita, dia baru lepas buat operation. Kita doakan mudah-mudahan kesihatannya kembali pulih seperti sedia kala, insya-Allah. Kita dah melihat pada 4 perkataan yang awal, iaitulah af'al, af'ul, af'ilah dan juga fi'lah. Ini perkataan yang terakhir untuk grup yang pertama dalam jamak taksir. Kita ada bahagikan 2 grup. Ini perkataan yang terakhir untuk grup yang pertama. Perkataannya adalah fi'lah. Antara contohnya dalam Al-Quran adalah ikhwah. Ini bentuknya. Kita telah ambil pada sesi yang lepas, kita nak sambung lagi 2 perkataan yang menggunakan bentuk yang sama, yang ada digunakan dalam Al-Quran secara banyak, ataupun yang kerap kita jumpa, ataupun yang biasa kita tengok perkataannya. Perkataan yang kedua ialah fityah. Perkataan yang kedua adalah fityah. Baik, kita biasa dengan perkataan fityah. Biasa dengar? Ya, ini antara perkataan kita familiar lah. Kan, dia mengikut pola ataupun pattern apa? Fi'lah. Fi'lah. Fityah sama. Bila kita tengok pada asalnya, kita tahu pada perkataan fi'lah ini ta marbutah adalah tambahan. So fityah, ta marbutah ini juga adalah tambahan. Jadi ini dalam bentuk plural fityah, singularnya adalah fata. Katanya adalah fata. 2 kali disebut dalam Al-Quran perkataan fityah ini. Tidak termasuk perkataan fata. Fata ada juga digunakan dalam Quran, tapi 2 kali ini adalah perkataan fityah. Sikit, tapi dia adalah perkataan yang kita biasa dengar.
Kita selalu dengarnya dalam surah Al-Kahfi, dan bahkan kedua-dua perkataan fitiah dalam Al-Quran ini disebut dalam surah Al-Kahfi, tak ada dalam surah lain. Dan berada pada ayat yang ke-10 dan juga ayat yang ke-13. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Idz awal fityatu ilal kahfi. Perkataan al-fityah. Di sini adanya alif lam, kita tahu dia adalah tambahan, menunjukkan bahawa dia adalah isim. Isim. Baik. Kemudian perkataan fityah, dia sudut bilangan, dia mengikut bentuk fi'lah, maka dia beritahu kita dari sudut bilangan ini adalah jamak taksir. Kita tahu dia adalah jamak sudah memadai dah. Kita tahu dia jamak sudah memadai. Sebab apa? Jamak dia hanya ada 3 je, kan. Jadi kita ada muzakkar, muannas dan juga taksir. So muzakkar dia ada tanda dia yang tertentu, kan. Muannas dia ada tanda dia yang tertentu. So maknanya kalau tak ada ketiga-tiga ni, confirm dia adalah taksir. Itu je. Kan. So kita hanya ada 3 sahaja. So kalau kita sebut jamak saja, okey. Tahu sampai situ sudah memadai. Nanti jamak apa itu kita boleh lihatlah pada tanda yang ada pada perkataan. Fityah bentuknya sama dengan fi'lah, maka itu dia adalah jamak taksir, menunjukkan kepada banyak. Iz awa al-fityatu. Dan so dia cerita tentang seorang pemuda ke ataupun ramai. Dia tengah cerita tentang ramai dan pemuda. perkataan yang digunakan adalah fityah. Ayat yang ke-13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun. Perkataan fityatun kali ini bentuknya dalam bentuk tanwin di akhir perkataan. Boleh tak? Boleh. Kerana baris yang pada huruf yang terakhir itu tak kisah apa pun, dan jika ada tambahan alif lam di depan juga tidak ada masalah. Maka kita tahu fityatun diakhiri dengan isim, diakhiri dengan tanwin, maka dia adalah isim. Dari sudut bilangan dia mengikut bentuk fi'lah, maka dia adalah jamak. Jamak apa? Jamak untuk jamak taksir. Baik. Maka ini saja 2 ayat yang menggunakan perkataan fityah dalam Al-Quran. Kedua-duanya berada dalam surah Al-Kahfi. Perkataan yang ketiga adalah qi'ah. Perkataan qi'ah. Dia mengikut bentuk fi'lah. Bentuknya sama tak? Bunyinya lebih kurang. Cuma bezanya ialah fi'lah dia ada huruf yang boleh kita tekan, ada bunyi fi'lah. Yang ini tak ada, qi'ah. Ya tu dia tak ada bunyi. Tak apa, tidak ada masalah. Kenapa? Kerana bila kita lihat pada mufradnya itu qa'un, dia adanya huruf mat itu ataupun huruf illah, alif waw ataupun ya. Jadi dia kalau kita letakkan baris pun dia tak adalah dia punya bunyinya sama macam bunyi huruf yang selain daripada alif waw ya, huruf yang kuat yang ada bunyi. Kalau bahasa kita huruf konsonan tu kan, dia berbeza dengan huruf yang vokal kan. So huruf konsonan dia huruf yang boleh kita tekankan dia kan, bunyi b, c, d, ada bunyi. Tapi kalau huruf vokal tu dia tak ada. Perkataannya fi'lah hanya satu kali saja disebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah. Perkataannya biqi'ah. Kita buang ba yang berada di depan itu, tinggallah perkataan qi'ah sahaja. Dia diakhiri dengan tanwin, maka kita tahu qi'ah ini adalah isim. Dari sudut bilangan, mengikut bentuk fi'lah, maka kategorinya adalah jamak taksir. Ini mencabar sikitlah sebab huruf yang kedua itu adalah huruf yang huruf vokal tu. Dia susah sikit kita nak cam.
Hanya satu kali sahaja disebut dalam Al-Quran. Baik, inilah perkataan yang ketiga untuk jamak taksir mengikut pola fi'lah. Dia tak banyak dalam Quran, 3 ini sahaja yang ada bentuknya dalam Al-Quran. Dan lain tu kalau tak salah dia hanya 3, kalau ada pun mungkin ada beberapa lain yang kita tak berapa familiar. Tapi kalau tak salah dia hanya ada 3 sahaja bentuknya dalam Al-Quran, tak banyak. Baik, itu 4 bentuk yang pertama, grup yang pertama yang telah kita lihat. Kalau kita kembali balik ke atas, bentuk yang paling banyak digunakan dalam Al-Quran untuk jamak taksir adalah bentuk af'al. Ni yang paling banyak sekali, af'al. So ada lebih kurang 111. 111. Ini yang paling banyak, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. So susunan dia mengikut turutan menurun. So af'al dia yang paling banyak sekali digunakan dalam Al-Quran. So ini grup yang pertama, af'al, af'ul, af'ilah, fi'lah. Af'al, af'ul, af'ilah, fi'lah. 4 bentuk jamak taksir yang kita letakkan dalam satu kumpulan. Yang paling banyak digunakan bentuknya dalam Al-Quran adalah dalam bentuk af'al. Baik. Kita nak melihat pada bentuk yang kedua untuk jamak taksir. Ni ada 2 bahagian je. Kita letakkan sebab apa? Sebab tak boleh nak letak semua, dia banyak sangat. Maka kita ambil yang paling kerap berulang ataupun yang kita familiar. Baik, grup yang kedua juga mempunyai 4 perkataan, 4 pattern. Pertama, fi'al. Saya padamkan barisnya supaya kita tak keliru. Ada fi'al, fu'ul, mafa'il dan juga mafa'il. Fi'al, fu'ul, mafa'il dan juga mafa'il. Bezanya hanya ya sahaja. Dan fi'al dan juga fu'ul. Baik, kita berikan masa dulu boleh? Boleh nak salin ataupun tulis dulu. Jika ada soalan daripada itu boleh. Okay, jika nak bertanya. Tapi jika nak tanya pun nak tanya apa. Kan nak cuba nak faham. Beza antara 3 dan 4 macam mana? Mafa'il, eja macam mana? Mafa'il ada ya, ada fa, alif, ain, ya, lam. Satu lagi mafa'il. Il dia tu tak ada ya. Ain, lam terus. Yang pertama mafa'il ada ain, ya dan juga lam. Satu lagi tak ada ya. Itu dalam bahasa Arab. Cara sebutan itu penting kerana dari cara sebutan itu dia akan memberikan makna yang tepat yang diingini oleh orang yang bercakap. Kalau salah sebut huruf satu hal, kalau salah sebut panjang pendek juga, kadang-kadang dia memberikan makna yang berbeza. Yang pertama tu tak? Yang pertama tu mafa, fa alif. Betul, mafa. Dia sama mafa. Mim fa alif lam. Mim fa alif sama. Bezanya pada ain, ya, lam. Ain, ya, lam. Asli. Mafa'il. Itu bezanya pada ya. Yang pertama sekali. Itu yang ketiga. Ya. Yang pertama tu fa. Yang pertama fi'al. Yang pertama fi'al. Fa ain alif lam. Yang kedua fu'ul, fa ain waw lam. Yang pertama fa ain alif lam. Fa ain alif lam. Fi'al. Fi'al, fu'ul, mafa'il, mafa'il. Macam tu. Okey. Thanks. Sama kita belajar bahasa Inggeris kan, dia ada apa?
kemahiran mendengar. Daripada kemahiran mendengar tu terjemah dengan tulisan. So kemahiran mendengar penting, dan kemahiran menyebut dengan makhraj, sebutan huruf dan harakat yang betul juga adalah penting. Sebab bila kita solat di belakang imam, kita menggunakan kemahiran mendengar dan membayang perkataan daripada perkataan yang imam sebut. So kalau imam sebut salah, so perkataan yang kita akan keluar dalam kepala kita pun salah. Salah. So mungkin perkataannya kita tahu maknanya pada asalnya, tapi sebab tersalah sebut huruf ataupun baris ataupun harakat contohnya, kita terus jadi tak faham dia punya makna. Yang paling biasa orang selalu sebut, bagi contoh adalah perkataan qalbun dan juga kalbun lah kan. Qalbun dan juga kalbun. Dua perkara yang jauh berbeza sebutannya, beza pada huruf, satu qaf yang tebal, satu kaf yang nipis, tapi memberi dua makna yang jauh berbeza. So kalau kita membayangkan ayat itu adalah qalbun, tetapi yang disebutkan adalah kalbun, so kita bayangkan pun salah. So makna dia pun jadi kita takkan tiba-tiba ada perkataan kalbun, anjing pula dekat dalam ayat ni kan, tak kena. Yang tengah cerita pasal perkara lain, tiba-tiba ada perkataan kalbun pula, anjing pula dekat situ. Anjing dengan kolbu. Baik. Fi'al, fu'ul, mafa'il dan juga mafa'il. 4 kategori yang kedua dalam bentuk jamak taksir ini. Kita lihat yang pertama, fi'al. Pertama adalah fi'al. 44 bentuk pola di dalam Al-Quran. Ada 44 perkataan yang menggunakan pattern fi'al di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah perkataan ibad. Familiar dengan perkataan ibad? Sangat. Sangat familiar dengan perkataan ibad. Baik. 96 kali disebut dalam Al-Quran. Jadi ibad dia sama bentuk dengan fi'al, ibad. Dia punya plural. Mufradnya ataupun singularnya adalah abdun. Maksudnya apa? Abdun? Ibadah. Abdun maksudnya apa? Hamba lah. Jangan takut. Tak Hamba lah. takut. Maksudnya, tapi bila kita sekarang ni kan, bila kita sebelum ini kita dengar perkataannya abdun, kita pun kata oh ini adalah hamba kan. Tapi sekarang bila kita dah belajar dari sudut bilangan, kita dengar perkataan abdun, kita tahu dia adalah berapa hamba? Satu. Hanya seorang saja hamba. So bila kita baca Al-Quran abdun, so kita tahu oh seorang je hamba. Dulu kita tahu abdun tu adalah hamba. Maknanya kita tahu secara umum. Kita tahu dia adalah kata nama. Sekarang tambahannya bila sebut abdun, kita tahu dia adalah seorang hamba. Yang tak dimaksud adalah seorang hamba. Ada boleh tahu bilangan pula daripada perkataan yang sama. Baik. Jamaknya ataupun pluralnya adalah ibad, maknanya adalah hamba-hamba. Contoh dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, lahum min fawqihim dhulalum minan nari wa min tahtihim dhulal. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Ya ibadi fattaqun. Perkataan ibadah. Ini bukan ibadah. Ini surah kan? Bukan tar marbutah. Bukan tamarbutah. Kalau ibadah, tamarbutah maksud dia lain kan. Maksudnya ibadah. 39:16. 39:16. Surah ke-39 ayat ke-16. Yang ni ibadah dengan ha, dhamir itu. Maksudnya ia berbeza. So kita potongkan dhamir itu, tinggallah ibad. Baik, ibad. Kalau tengok tanda isim tak ada. Alif lam didahului alif lam tak ada, didahului huruf sumpah, didahului huruf jar tak ada. Belakang diakhiri tanwin tak ada, diakhiri dari bawah juga tak ada. Baik. Perkataan ibad ini bila kita lihat dia mengikut bentuk fi'al. So bentuk fi'al ini kita tahu dia adalah jamak taksir.
So kalau jamak taksir automatik kategorinya adalah Isim. isim. Right. Ya ibadi fattaqun. So kata ya ibadi dia sambung dengan apa? Ya di depan tu. Kita potong dia. Perkataan yang sama ibad, ni ada baris bawah. So kita boleh nampak dia adalah isim. Dari sudut bilangan dia adalah jamak taksir mengikut bentuk fi'al. Dalam surah Al-Kafirun tu Surah Kafirun. ibad. Oh, la a'budu ma ta'buduna. Ru'ut yang sama, ain ba dan juga dal. Kan Ustaz, ibad banyak digunakan. Silakan. yang perkataan yang last tu Ustaz, macam fi'al tu, lam tu tak, dia punya baris tak kisah Ustaz ya? Tak kisah. Macam Betul. ibadat. Yang Betul. mustahak dia fa baris bawah, ain baris atas dengan alif ya. Betul. Betul. Dia kena bentuk sebiji macam ni. Fi'al kena sebiji. Huruf pertama baris bawah. Huruf yang kedua baris atas. Huruf ketiga kena ada alif. Dan huruf keempat ini dia free, tak kisah baris apa-apa. So dia and dia tak kisah huruf apa pun. Dia tak kisah huruf apa. Huruf alif ini yang wajib apa? Yang wajib ni baris bawah, baris atas, alif. Baris atas tu ada alif. Ini wajib. Wajib ada. So fa ain lam ini boleh apa-apa kan, tapi dia bagi tahu kita bila kita tahu bentuknya adalah fi'al, dia bantu kita untuk tahu apa ru'ut dia. Ustaz ni untuk ru'ut yang 3 je, 3 huruf Ya betul. Tengok pada berat ni, saya ambil ini ru'ut yang 3 huruf sahaja. So kita tahu fa ain lam ini ru'ut dia. So ru'utnya adalah ain, ba dan juga dan. Dia bantu kita untuk ru'ut juga. Baik. Terima kasih soalan tu. Saya pun nak terangkan barisnya kena sama dan kena ada alif sebagai tambahan, dan huruf yang terakhir itu dia bebas, tak wajib baris apa-apa. Dia boleh baris terpulang, dia nak baris apa pun. Tapi yang depan tu semua kena sama. Sebab tu di sini ibadah, di sini ibadi, yang beza huruf terakhir sahaja, tapi yang lain semuanya adalah sama. Ustaz, satu ibadah, satu hamba kan? Tak. Kedua-dua adalah hamba. Ibadah. Ibadah ini ha ini Hamba. Ha yang apa? Hamba juga. Sebab ha ini adalah apa? Ha yang domir tu. Isim domir. Hu Tu. Tapi bunyinya kalau dibunyi mati, ibadah. Bunyinya sama macam ibadah lah. Kan? Yang tamar butah tu. Hambanya lah. Tapi ini ibadah hamba-hambanya. Hamba dia. Bunyinya sama macam ibadah. So ibadah dengan tamar butah ni kalau kita matikan bunyinya ibadah. Yang ini pun kalau kita matikan dia bunyinya ibadah juga sama. Kalau untuk ibadah kita pakai apa? Macam mana? Kita pakai tamar butah. Ni. Pakai tamar butah lah. Tamar butah. So ni istilah hamba lah. Hamba. Hamba. So, kalau ibadah ini maksudnya ibadah. Sebab dia guna tamar butah yang berada di belakang. Tapi ibadah di sini kalau baca sambung ibadahu. So hu ini adalah domir. So ibad ini yang hambanya. Baik. So lepas ni jumpa perkataan ibad, kita dah tahu dah dia punya bentuknya. Ibad adalah bentuk jamak dia. Kalau abdun maksudnya kita tahu dari sudut bilangan pun kita dah boleh tahu sekarang dia adalah untuk seorang. Dalam Quran banyak perkataan ibad kan. Qul ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim. Kan. Perkataan abdun juga banyak digunakan. Antaranya awal surah Isra, subhanallazi asra bi abdihi. Allah gunakan perkataan apa? Ibad ke abdun? Bi abdun. Abd. Kan. So tahu yang Allah perjalankan tu berapa banyak hamba dia? Seorang je. Macam mana tahu? Sebab perkataan itu dalam bentuk mufrad singular. So siapa tu bukan hamba kan? Jibril bukan hamba yang mengiringnya. Tak. Ceritanya tentang Nabi Muhammad sahaja.
Borak tu pun bukan hamba. So makhluk. Oh, kan. Tak dimasukkan sekali. Baik, perkataan yang kedua adalah nisa. Ni pun perkataan yang kita sangat familiar. Nisa sama bentuk dengan fi'al. Sama bentuk dia. Nisa, fi'al. Baik. Apa maksud nisa? Perempuan lah nak. Perempuan. Perempuan, wanita. Perempuan ataupun wanita. Baik. Kalau seorang dipanggil apa? Amrah. Isa. Dipanggil imra'ah. Ni Imra'ah. Amroh pula. Imra'ah. So ni beza. Perkataan dalam bahasa Arab. Amroh macam urusan kan Ustaz? Ya. Amroh macam urusan kan? Amrun. Betul. Kalau amrun urusan. Betul. Amrun urusan. Kalau ini pula. Bawah-bawah. Ni apa? Mir'ah. Mir'ah. Apa dia? Mesti tahu. Kalau belajar bahasa Arab dulu kita inilah perkataan kita belajar. Cermin muka. Mir'atun. Apa dia? Cermin muka. Masya Allah. Mir'ah adalah cermin. 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 Sebab itu kita tengok perempuan dia tak boleh lari dengan cermin. Ruangnya pun lebih kurang. Imra'ah, mir'ah. Lebih kurang. Mir'ah adalah cermin. Oh, dia perumpamakan cermin tu macam perempuan Kalau lelaki apa pula Lelaki dia sikat dia tak lari. Sikat je dia tak lari. Ada tak kena mana? Tak ada kan? Sikat apa dia sebut? Lain perkataan. Baik, imra'ah. Dalam bahasa Arab ada perkataan jamaknya ataupun pluralnya berbeza dengan mufradnya ataupun singular dia. Berbeza. Jauh larinya kan? Jauh lagi. Tak ada bayang langsung. Ingatkan dia sebut perempuan Aziz tu kan, Imra'atun dalam surah Yusuf. Imra'ah al-Aziz, seseorang. So bila perkataan imra'ah pertama yang dimasukkan sebelum ni kita tahu maksudnya adalah perempuan. Sekarang kita tahu dia sudut bilangan. Jadi masukkan tu berapa orang perempuan? Hanya seorang sahaja. So bila sebut imra'ah kita tahu dah dia perempuan dan dia seorang. So tak payah tunjukkan wahid imra'ah, tak payah sebut dah. Kan? Kalau kita kan kena sebut seorang perempuan ataupun seorang wanita, kena tambah seorang tu. Arab tak payah sebut je imra'ah. So dah tahu dah imra'ah tu adalah seorang. Tak payah tambah lagi wahid imra'ah. Tak perlu dah. Kan? Contoh kalau kita order makan. Kan? Order makan kita boleh kata ruz. Kita tak payah kata wahid ruz. Kita kata ruz je. Dia dah faham dah. Ruz dan jajah. Dajajah. Dajajah. Dia tahu dah. Satu je. Ruz mandi. Dia faham dah. Nasi mandi. Kita tak sebut bilangan, dia akan tahu bendanya adalah satu. Tapi kalau nak jelas sebutlah bilangan. So, dalam Quran sebab itu kita tak jumpa perkataan banyak perkataan wahid kan. Tak jumpa. Banyaknya sebab apa? Sebab bilangan-bilangan itu semua dah ada dalam perkataan tu dah. Tak perlu disebut lagi. Dalam perkataan imra'ah maksudnya adalah satu. Dalam Quran kita ada perkataan safinah, kapal, bahtera. Kan disebut perkataannya satu je. Itu maksudnya satu. Kerana bentuknya bentuk plural. So dalam bahasa Arab perkataan yang biasa itu kita tahu maknanya dan kita tahu bilangannya juga. So imra'ah dia tak ada bayang langsung dengan jamaknya iaitu nisa, dan begitulah perkataan sebahagian perkataan dalam Al-Quran. Bahkan kalau tengok perbincangan para ulama bahasa, ada disebutkan perkataan dalam bahasa Arab yang tidak ada singular dia. Tak ada singular. Dia ada jamak je. Plural je ada. Antaranya perkataan qaumun. Perkataan Kaum. So bila kita sebut kaum, apa yang kita bayangkan? Ramai lah. Satu kaum ramai Kaum ramai. Dia punya singular dia ada tak dalam bahasa Arab? Tak ada. Tak ada. Kalau seorang dia akan panggil sama ada rajul, seorang lelaki, ataupun seorang wanita. Itu je. Merujuk kepada seorang saja. Dia tak ada mufrad daripada ada perkataan kaum, tak ada. Kaum memang untuk ramai. Begitu juga perkataan nas.
Ahli dan kaum. manusia. Ahli bukan, Anas. ahli Dia bukan kata kaum. Manusia. manusia. Juga dia tak ada mufrad, dia tak ada. Dia tak ada bentuk dalam bentuk mufrad. Maka ini antara bentuk tapi dia bukanlah banyak, bukanlah banyak, dia ada tapi dia tak banyak. Ini antaranya sahaja. Dan yang kita jumpa adalah perkataan nisa, bentuknya bentuk jamak ramai dan singularnya adalah imra'ah. Imrah. 57 kali disebut dalam Al-Quran, antaranya firman Allah, wa idh qalatil malaikatu ya maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Perkataan nisa, Wanita-wanita seluruh alam. dan dalam Sekalian Quran alam. dia letakkan ni ada tanda ombak ini sebab apa? Selepas itu adanya hamzah, lepas huruf mad. Baik, dari sudut kategori perkataan, kita tahu dia adalah isim. Di sini kita boleh nampak sebab ada baris bawah, dia juga didahului dengan huruf jar, maka kita tahu kategori besarnya dia adalah isim. Dari sudut bilangan, dia Jamak. mengikut bentuk fi'al, maka kita tahu dia adalah jamak taksir. Baik. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Baik, ini bentuk nisa tapi dia bersambung dengan dhamir di belakang. So, kita kena potong dulu baru kita boleh nampak perkataan dia. Nisa dia berakhir dengan baris bawah dan dia didahului dengan huruf jar, maka kategori besarnya dia adalah isim. Detail sikit, dia adalah dari sudut bilangan dia adalah jamak taksir mengikut bentuk fi'al. So perkataan ibad kita familiar, perkataan nisa kita sangat familiar dan kita tahu kedua-dua ini adalah bentuk jamak. Kita tahu jamak cukup dah. Kita tak ingat bentuk apa, pattern dia apa, kita tak ingat. Jangan bimbang, masukkan je fa ain lam, ikut je bentuk nisa fi'al, itu sahaja. Jadi kalau kita tak ingat fi'al ni pun tak apa, kita ingat perkataan dia yang kita dah familiar. Ibad, nisa, kita tahu dia adalah bentuk jamak. Sudah. Perkataan yang ketiga, ya saya silakan. Ada soalan Ustaz. Silakan. Saya okey, mula-mula sekarang Ustaz. Kita kata dia nisa ni kan, nisa ni isim ni Ustaz dah. Betul. Kita kata dia isim dulu. Betul. Sebab ada huruf jar di depan ni, min. Betul. Ya. Oh. Lepas tu baru kita kata dia jamak. Betul. Taksim. Betul. Huruf akhir pun huruf bawah, bagi bawah tu. Because of itulah jamak taksim ni lah. Pattern ni lah. Lepas tu kita tengok, kita sesuaikan dia punya 3 huruf tu yang depan tu semua bagi bawah, lepas tu bagi atas, and then the next one bagi atas. Huruf mad. Alif. Itu kalau nak tahu pattern lah. Tapi mula-mula kita kata dia kategori dia. Step Kategori dia. Betul. Step dia potong dulu. Potong dulu. Sebab stepnya adalah sama. Apapun perkataan yang kita jumpa, step dia sama. Pertama, potong. Yang kedua, cari tanda. Cari tanda ni tujuannya apa? Untuk kita nak letak kategori. So, yang first kali kita letak kategori dia dulu. Kan? Sebab dia ada 3 kategori besar. So, bila kita dah ada kategori besar itu, barulah kita cari yang lain. So, sebab tu isim adalah dia punya kategori besar. Jamak itu bila dilihat dari sudut bilangan. So kita nak lihat satu perkataan dari sudut kategori dia apa, dari sudut bilangan dia apa. So kita dapat beberapa maklumat daripada satu perkataan. Kita nak bagi dari sudut kategori dulu, sebab bahagian kategori ni nanti dia akan membantu kita untuk yang lain. So bila kita sebut dia adalah isim, bila kita sebut dia adalah isim, maka dia bukan lagi madhi, dia bukan lagi mudhari', dia bukan lagi jar kan, huruf jar, bukan huruf sumpah, sebab tu semua dia adalah isim. So kita dah terhadkan bilangan dia kan. Isim yang kita dah belajar, kita ada isim nakira, kita ada isim ma'rifah, setakat yang kita dah belajar. Kemudian isim juga kita dah lihat dari sudut bilangan,
Dan bilangannya kita ada 3, kita ada mufrad, Sana Muannas kita dan ada jamak. musanna, dan Kita ada jamak. dan kita ada jamak. Jamak. So kita pertama letakkan isim. So bila kita tahu bila isim, so antara perkataan tu dia akan ada sebut bilangan dia apa kan. Sebab tu kita ingat tak waktu kita belajar isim mausul dulu, kata hubung. Kita belajar allazi, Ya. allati, Alati. kan? Alati allazina. Zalika Zalika. tu. Kita ada zalika kan, Ma Ula. Man ulaika. Okey. Masya-Allah. Man masuk juga kan. So sekarang ini bila saya kata allazi, allati, allazina. Baik, allazi terjemahannya apa? Orang-orang Yang ataupun orang. Yang, Allazina. orang Itu yang. biasa allazina. Okey, allazina apa? orang-orang yang. Orang-orang yang. So kalau orang-orang yang kita lihat di sudut bilangan, kat mana kedudukan dia? Jamak. Dia berada di jamak. So allazina dekat sini. Ya nun. Jamak. Kan? Allazi dan juga allati dekat sini sebab dia untuk seorang. Seorang. Yang ataupun orang yang. Kan? Ulaika. Apa terjemahan ulaika? Itu Ulaika. tunjuk. Mereka Tunjuk. itu. Tunjuk. Jamak Mereka tu. itu. Mereka itu. Mereka itu. So ramai ke sikit? Ramai. Ramai. So ulaika duduk dekat sini. Ya. Bentuknya bentuk jamak. So kita dah boleh letakkan kategori dari sudut bilangannya juga. So maknanya banyak lah Ustaz. Petunjuk je. Ulaika boleh jamak. Al-Aziz boleh Betul. jamak. Betul? Nanti Ini masuk apa dia, banyak tafsir perkataan dia pun kan? banyak. Banyak. Kopi tu nun nanti. So mainnya mufrad, musanna, jamak. So kalau kita nak mulakan, masukkan dulu mufrad, musanna, jamak dulu. Mufrad, musanna, jamak. So lepas tu jamak tu nanti kita fikir lain lah. Di jamak muzakkar salim ke, jamak muannas ke, jamak taksir ke, kita boleh fikir kemudian. Tapi kita dah asingkan bilangan tu, mufrad, musanna, jamak, itu dah step besar yang pertama yang sangat baik kalau kita dah lakukan itu dulu. Kita dah asingkan. So, kalau nak tadabbur kena tengok semua ni lah Ustaz ya. Betul. Betul. Barulah faham. Sebab memang tujuan kita belajar bukannya saja dalam bahasa Arab guna, kita pun belajar. Betul lah, kalau belajar bahasa kita belajar lah. Sebab tujuan kita untuk tadabbur, so nanti tadabbur akan pakai semua ni. Sebab tu dia akan sonok nanti bila kita dah tahu semua, kita akan macam yang ni bentuknya untuk mufrad. Okey, saya tahu ni mufrad tapi belakang ni jamak. So dia akan main macam tu. Dia akan pusing depan, belakang mufrad, depan jamak. Kan, dia akan berpusing-pusing. So kita akan macam kenapa ni yang ni kan. So dia akan jadi macam tu lah. Betul. Dia akan kita terlihat daripada banyak angle. Bila nak tadabbur. Sebab Ustaz boleh mendalami dia, gali lagi kan. Ya, selalu kita lihat bab kata Tuan Fazrul kan, yang dilihat di My Quran Time itu adalah buah dia. Kan, buah dia. So yang kita sedang lalui ini adalah proses nak tanam. Kita belajar macam mana cara nak tanam, nak semai biji benih, nak baja, nak siram, nak jaga sampai nanti keluar hasil. Dan sudah tentu buah yang kita beli kat kedai rasanya tak sama dengan buah yang kita petik pada laman kita sendiri, betul tak? Ya, betul. Daun pandan yang kita beli kat kedai dengan daun pandan yang petik kat taman sendiri, beza rasa dia. Feel tu. Tapi feel tu orang lain dapat rasa tak? Siapa je dapat rasa? Kita. Satisfaction dia. Orang lain tak kisah. Daun pandan rumah kau, daun pandan kedai, sama je daun pandan. Daun pandan kedai nampak hijau dia lagi cantik. Tapi tak, kita suka daun pandan kat rumah kita juga. Walaupun dia kontut-kontut. Sebab apa? Hasil usaha kita sendiri. Tapi yang betul-betul rasa tu siapa? Kita je yang rasa. Orang lain tak rasa. Sebab itu bila kita sebut Quran ni bahasanya manis. Orang yang tak belajar takkan boleh nak rasa, nak faham. Hanya orang yang dah rasa je yang akan kenal rasa dia macam mana. So ini proses yang telah sedang kita lakukan. Mudah-mudahan walaupun kita mungkin belum jauh ke depan, tapi mudah-mudahan kita dah mula rasa sikit-sikit, kita dah boleh nampak stepnya itu. Mudah-mudahan Allah akan bagi rasa ataupun dah dapat rasa sikit beza dengan kalau kita tak lihat dari sudut bahasanya. Ustaz. Terima kasih. Baik. Perkataan yang ketiga, jibal.
Ini perkataan yang saya kira kita dah Bukit. dah biasa dah. Familiar dah. Bukit. Bukit-bukit dah. Mengikut bentuk apa? Mengikut bentuk fi'al. Jibal. Sama dia punya bunyi. Singularnya adalah jabal. Jabal. Sebab itu kalau tempat berdoa hari Arafah tu namanya apa? Jabal. Jabal apa? Jabal Rahmah, Ustaz. Jabal Rahmah. Dia sebut Jabal Rahmah. Dia tak sebut Jibal Rahmah. Dia sebut Jabal. Sebab apa? Jabal Satu. Nur. Satu. Jabal Nur. Satu sahaja. So, Jabal, bukit, Jibal adalah bukit-bukit. 33 kali perkataan Jibal ini disebut dalam Al-Quran. Contoh firman Allah, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Perkataan al-jibalu dia didahului dengan alif lam, maka kategorinya adalah isim. Kita lihat Ustaz, lagi satu. bentuknya. Lagi satu soalan, Ustaz. Kalau Silakan. misalnya dia nak mufrad aja, Ustaz, dia kena pakai alif lam tak? Pakar, Nak mufrad aja. pakar ajabat. Boleh? Boleh. Alif Because lam. actually, because alif lam tu untuk isim kan. Betul. Tapi kita kata apa tu, Jabal tu dah memang de. Kalau kita kata de, satu Betul tu. satu Satu bukit. saja. Gunung gunung tu lah. Ataupun Bukit tu lah. Betul lah. boleh. Untuk mufrad pun boleh dimasukkan alif lam. Boleh tak ada alif lam. Boleh. Dia mengikut pada penggunaan. So alif lam dia masuk pada mana-mana, boleh masuk pada mana-mana perkataan, mana-mana bentuk. Boleh masuk pada mufrad, musanna ataupun jamak. Dia boleh masuk dan dia tak merubah makna, dia cuma tambah maklumat. Itu je. Spesifik lah. Dia spesifik. Spesifik lagi. Tu. Dia hanya tambah maklumat. Lepas tu alif lam kita tak bimbang. Dia tak, kadang pun ada je huruf jar pun boleh juga masuk. Sambung dengan B contohnya, B jabalin boleh. Jabal di bukit, di bukit. Jabal boleh. Jabal. Huruf jar, alif lam atau apa yang bersambung depan dan apa yang bersambung di belakang. Tahu jabalin tu ayat keluar ayat dah. Pandai dah. Jabalukum kan boleh, domain yang sambung di belakang boleh. Dia tak merubah dia tak merubah makna. Dia cuma tambah lagi maklumat pada makna keseluruhan perkataan tu. Dia okey je, boleh. Si Kafi dia sebut apa? Bukit dia tu gunung ya. Dia sebut perkataan al-kahfi. Kafi kan, bukit kan. Gua kan. Gua. Kafi gua. Kahfi gua. Satu lagi dalam Quran ada juga satu lagi yang kita tahu selain daripada kahfi, tempat Nabi ada apa? Tempat Nabi Sur. Jabal Sur. Jabal Sur. Dia panggil apa? Dia panggil Ghor. No. Ghor. Dia tak panggil kahfi. Ghor ni pun gua juga kalau kita terjemahkan. Sama dengan kahfi. Gua juga. Kedua-duanya sama. Maknanya sama. Tapi perkataan beza, kita tahu dalam bahasa Arab mestilah ada beza dari sudut makna dia. So dalam Quran kalau gunakan perkataan kahfi, tak gunakan perkataan ghor. Tapi ingat tak waktu dalam surah At-Taubah tu kan, waktu Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq yang dia kata la tahzan innallaha ma'ana. Dia kata apa? Idhuma ayat berapa tu? Surah 9 ayat yang ke, saya tak ingat. Tak sebut dia pun tak keluar. Surah At-Taubah ayat yang ke-40. Kan saya lupa nak share screen. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Kafaru thaniyasnaini idhuma fil ghar. Ini guna perkataan ghar. Apakah terjemahan ghar?
kalau kamu tidak menolongnya, Nabi Muhammad, maka Allah telah pun menolongnya. Itu ketika kafir Mekah mengeluarkannya dari negeri Mekah, sedang ia salah seorang dari dua sahabat semasa mereka berlindung di dalam Gua. gua. War. Gua di sini perkataannya apa? War. Ghar. War. Dia tak guna perkataan kahfi. Kahfi. Ini perkataannya ghar. So Okey. apa beza Apa, ghar dan juga Apa kahfi? beza Ustaz? Apa beza? Baik, secara umumnya kahfi dia lebih luas daripada ghar. Ghar dia kecil. Ghar dia kecil. Kahfi dia satu, dia gua, tapi dia gua yang lebih luas. Jabal ni Ghar tu- banyak-banyak beranak-anak. Ghar dia boleh masuk mungkin 1-2 orang je boleh masuk ghar. Tapi kahfi dia besar sikit. Luas. Dia boleh masuk ramai sikit. Jabal ni rendah ya Ustaz. Jabal ni rendah. Jabal Dia rendah. Jabal betul. Jabal kita terjemahkan dia Bukit bukit. Bukau. Bukit Bukit Bukau. Rendah. tapi dia rendah, Bukit. rendah tak rendah pun dia tak adalah setinggi gunung lah. Kan Ya. Bukit Uhud itu dia panggil bukit Datar. tapi dia tak adalah rendah juga. Kan siapa Tinggi pernah juga. tengok Bukit Uhud tinggi. kita panggil orang Ah. panggil Gunung Uhud kan. Orang tak panggil Bukit Uhud, ada yang panggil Bukit Uhud lah. Tapi bahasa Arabnya Jabal. Jabal adalah bukit. Bukit. Tapi Uhud tu dia bukanlah rendah, dia tinggi juga tu. Boleh tahan. Tapi dia tak adalah setinggi gunung Jerai ke gunung Jungfrau, Gunung Jungfrau. Jungfrau. Sampai tak bernafas naik. So dua perkataan dua dalam Quran. Baik, Jibal. Pada dua ayat ni ada alif lam yang bersambung. Kan barisnya pun sama, huruf terakhir barisnya tak kisah baris apa. Dia bersambung dengan beberapa huruf ataupun alif lam di depan, okey, tak ada masalah. Dia bersambung dengan dhamir nanti di belakang juga tidak ada masalah, dia tak merubah makna. Sebab itu kalau dalam ayat apa tentang hujung surah Al-Hasyr tu, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, digunakan perkataan jabal. So dia kita tahulah Allah tengah cerita tentang berapa banyak bukit, satu je bukit. So Allah tengah tunjuk satu bukit kalau diturunkan Al-Quran di atasnya. Baik, perkataan yang keempat, perkataan yang kita juga sangat familiar, rijal mengikut bentuk fi'al sama. Ni dalam surah An-Nisa ada juga rijal ni kan. Jaga pandangan mata ni. Betul. Kena Banyak. tundukkan pandangan. So setakat ni perkataan semua kita dah tahu. Ibad, Nisa, Jibal, Rijal. Ini empat perkataan kita biasa dah dengar. So lepas ni kita tahu dah. Baik, Rijal mufradnya, jamaknya, mufradnya adalah rajulun. Apa maksud rajulun? Rajulun maksudnya lelaki. Tapi sekarang kita dah tahu dari sudut bilangan dia mufrad. So dia adalah seorang lelaki. Seorang lelaki. So bila jumpa perkataan dalam Quran rajulun, kita tahu maknanya adalah lelaki, tapi dia juga beritahu kita bilangannya adalah seorang lelaki. Dia sebut lelaki dari hujung kota tu dia sebut rijal tak? Wajah rajulun min aqsal Madinah. Rajulun kan. So betul, dia telah datang lelaki. So berapa bilangan dia? Seorang dia lelaki. So dia gunakan perkataan ni bentuk Yasin kan. Surah Yasin. So sekarang kita boleh nampak dah bilangan dia. Dia sebut wajah rajulun, telah datang seorang lelaki. So boleh bayangkan dah. Bilangan pun dah boleh tahu dah. Seorang lelaki. Bukan dua, bukan ramai. Perkataannya rijal bila dalam bentuk jamak, so kita boleh tahu dah root dia fa, ain, kan, lam. So sini adalah ra, jim, lam dia punya root dia. So lah rajulun. Kan? Boleh tu kita lihat pada perkataan af'ul dulu. Kita ada jumpa pada perkataan arjul. Perkataan arjul. Apa beza arjul dengan rijal? Arjul ini ru'watnya ataupun mufradnya itu berbeza. Kita dah sebut hari itu mufradnya adalah rijlun. Dan di sini adalah rajulun. Apa beza rijlun dan juga rajulun? Siapa ingat?
Baris di bawah. Bezanya apa? Selain baris berbeza, hurufnya sama, baris berbeza. Dari sudut makna, Ada alif depan tu. Berbeza. berbeza. Apa yang beza? Tadi sebab Ustaz kata tadi kalau dah baris bertukar, makna pun bertukar kan? Betul. Apakah maknanya yang berbeza itu? Kita sebut itu. Rijlun maksudnya kaki. Oh. Rajulun lelaki. Hari tu ada ustaz sebut. Hari tu ada ustaz sebut. Rijlun kaki, rajulun lelaki. So dia punya jamak pun berbeza. Rijlun jamaknya arujul, rajulun jamaknya rijal. Rijlun kaki. Dia pattern lain dia. Arjul. Jamak dia tu lain. Arjul dia mengikut bentuk af'ul. Rijlun yadun. Awal hari tu kita dah tengok. Af'ul. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Perkataan rijal diakhiri dengan tanwin, maka kita tahu dari sudut kategori dia adalah isim. Dari sudut bilangan dia mengikut bentuk fi'al, maka kategorinya adalah jamak. Kita tahu sampai jamak cukup dah. Tak ingatlah taksir, tidak ada masalah. Ya'udzuuna birijalin, di sini dia bersambung dengan huruf jar di depan kan, diakhiri dengan tanwin. Tak apa, dia tidak merubah, tak mengganggu makna rijal itu. Maknanya tetap sama, lelaki banyak, mau masuk yang banyak juga. Bentuknya bentuk fi'al, huruf yang terakhir barisnya kita tak kisah, maka kategorinya adalah jamak taksir dari sudut bilangan. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rijal. Perkataan rijal di sini dia Potong bersambung dulu, buang kum. domir kat belakang. Domir. Tak apa, tak ada masalah, kita potong je, asingkan. Dia tak merubah makna kan. Dia sudut kategori. Ada roh mati situ Ustaz. Apa dia? Ada roh mati situ. Kat mana? Ada balik Rijal. bawah, rijali. Mana? Ada sabdu tu. Ni. Ada dua. Ni tak apa sebab nun, Pattern dia. nun bertemu roh, tajwid. Ra dengan nun tadi tu Nun dengan roh dia kena sambung mirrijalikum. Kita tak sebut min rijalikum, kita sebut mirrijalikum sebab nun bertemu dengan roh. Macam kalau nun bertemu dengan lam. Kita tak sebut maaf. Ni sebut malam betul-betul. Idgham ma'agunah. Kita sebut Bila. idgham bila guna. Sorry. Fail. Fail. Tajwid fail. Tajwid fail. Ustaz Rodi salah, maaf Ustaz Rodi. Apa dua huruf idgham bila guna, ra dan juga lam. Betul? Ya. Malam, sebab tu kita sebut perkataannya malam. Malam. Kita tak sebut manlam, kita sebut malam. Betul? Ya. Betul Ustaz, betul, salah saya tadi. Macam ragu-ragu. Malam. Dua huruf idgham bila guna. Macam dia kacau pattern dia tu. Ada sabdu ini sebab huruf yang datang sebelum tu. Dia kacau. Tajwid je lah. Tajwid dia sudah makna dia tak ganggu. Fi'al tu. Tapi bunyinya sama, rijal, fi'al, bunyinya tetap sama. Ada sabdu. Ini antara bentuknya lah, kerana kalau sebelum tu huruf yang nun itu dia ada sabdu untuk tajwid. Dari sudut makna dan bilangan dia tidak menjejaskan. Maka rijal sama dengan fi'al, maka bentuknya adalah jamak taksir. Baik, perkataan rijal, ada tak orang nama rijal? Ada. Rizal sebut Rizal Rijal. lah kan. Rizal sebut Rijal. Selalunya nama Rizal lah kan. Tapi Rijal rasanya tak dengar lagi orang nama Rijal. Ya Ustaz. Dah lelaki nama Rijal pula, lelaki. Huruf apa Ustaz?
Ya. Maka Muhammad ini surah apa? Surah Oh, ini surah apa? Surah Jin. Surah Al-Jin. jin, surah jin. Jin. Bukan yang makan Muhammadun ini surah Nah. ini surah lain. Atas. Atas tadi jin. Surah Al-Ahzab, surah ke-33. Ayat ke-40. Maka Muhammadun Surah 33 ayat 40. Rijal dalam bahasa Arab maksudnya lelaki-lelaki. Tapi ada juga penggunaan lain dalam bahasa Arab, makna lain untuk dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab juga perkataan rijal ini selain daripada jamak lelaki-lelaki, dia juga digunakan untuk menunjukkan sifat kejantanan ataupun jantan yang sejati, yang kita panggil lelaki sejati. Dia panggil rijal. Maksudnya lelaki yang kalau Apa dia tu? itu orang yang seorang lelaki yang berani, seorang lelaki yang hebat, kita panggil dia rijal. Kan rijal. Kadang kita cakap kan, apa benda takut-takut? Kan lelaki. So dalam bahasa Arab namanya rijal. Kena jadi rijal. Atau dalam bahasa Arab dia ada guna. Kita kena jadi rijal. Yang dimaksudkan dengan rijal itu Jantan bukanlah sejati. lelaki-lelaki, tetapi sifat kejantanan itu, lelaki sejati. Itu maksud dengan rijal. Ada digunakan bentuk begitu juga dalam Al-Quran. Ada lelaki tak sejati. Ada. Bawahnya tertinggal lah. Surah Al-Ahzab surah 33 ayat yang ke-40. Baik, perkataan yang kelima, diyar. Perkataannya diyar. Dia Mengikut bentuk fi'al. Baik. Mufradnya adalah dar. Apa maksud dar? Maksud dar secara umumnya maksudnya Darussalam. adalah disebut sebagai rumah. Darussalam. Dar juga. Sebagai rumah ataupun merujuk kepada sesuatu tempat. Darussalam. Darussalam. Kalau kita namanya macam nama lah, dar tu macam nama kan. Tapi dar ini maksudnya adalah merujuk kepada macam rumah ataupun suatu tempat. Jamaknya diyar. 16 kali disebut perkataan diyar ini dalam Al-Quran. Antaranya dalam surah Al-Isra. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا. So ada perkataan apa? Ibadan kat sini. Uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar. Perkataannya ad-diyar. Kat sini ada sabdu di atas dal, itu sebab apa? Ada alif lam. Kan? So bila nak disambungkan kena ada sabdu, tapi dia tidak merubah makna. So ad-diyar didahului dengan alif lam, diakhiri dengan baris bawah, maka kategori besarnya dia adalah isim, dari sudut bilangan dia adalah jamak taksir. Ibadah pun ini sama. Fi'ala juga. Ibadan Fi'alun, sama fi'al, bentuknya fi'al juga. fi'al. Kan, tapi ini ada alif, tak apa sebab apa dia tanwin berbaris atas. So kalau tanwin atas dia kena ada tambahan alif. Baik. Wa akhadhal ladzi nazalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim. Perkataan diyar. Perkataan diyar. Ini perkataan diyar tapi dia bersambung dengan ini tak nampaklah sambungnya. Tak nampaklah bersambung. Dan yang kedua, alif itu adalah ditulis alif Maksurah. alif maksurah kecil dia ditulis. Tak apa, asalkan bunyinya sama, diyar sama. Alif kecil ke alif besar bunyinya sama, maka dia tidak menjejaskan makna ataupun bilangan dia. Dia tetap jamak taksir. Cuma bentuk tulisan sahaja yang berbeza. Perkataan yang terakhir, perkataan riyah. Perkataan riyah mengikut bentuk fi'al. 10 kali disebut perkataan riyah ini dalam Al-Quran. Mufradnya adalah rih. Bila kita tahu pattern, mudah kita nak cari mufradnya.
Rih. Apa maksud Ah. rih? Rih maksudnya Suriah. angin. Hmm. Rih maksudnya angin. Suriah maksudnya angin. Angin. Nanti firman Allah, wa huwa alladhi yursilur riyaha bushran baina yaday rahmatih. Perkataan ar-riyah didahului dengan alif lam, maka kita tahu kategorinya itu adalah isim. Dia sudut bilangan, dia mengikut bentuk fi'al, maka dia masuk dalam kategori jamak at-taksir. Tapi Terjemahannya Ustaz, dan dia saya silakan. angin boleh kira ke Ustaz? Baru nak tanya Ustaz. Tak ada ya. Betul, menarik itu soalan tu. Itu saya nak bawakan pada terjemahan, itu saya sebutkan terjemahannya, dan dialah, yakni Allah yang telah mengutus angin-angin bushran sebagai berita gembira baina yaday rahmatih, sebelum ketibaan rahmati. Dalam ayat ini terjemahan kita adalah rahmat, tetapi yang dimasukkan dalam ayat ini adalah hujan. Adalah hujan. So Allah gunakan hujan ganti dengan perkataan rahmat. Sedangkan dalam ayat lain Allah guna je perkataan hujan, ghais. Ada kan, ghais. Tapi sini Allah gunakan rahmah. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu hujan dia adalah satu bentuk rahmat. Adakah ini macam majas Ustaz? Iya betul. Majas apa? Majas apa? Perkataan yang lain tapi disebutkan makna yang lain. Macam tak ada juga yang ada lelaki tadi lah, yang sifat lelaki kalau tu macam kita kan? selalu guna untuk macam double meaning. Kita sebut perkataan dia lain. Macam kita sebut perkataan pisang sekarang ni. Kan? Bila orang sebut pisang, sekarang maksudnya apa? Orang muda sekarang maksud pisang adalah apa? Bosan. Kan? Oh ya ke? Aku orang sekarang sebut aku pisang betul lah. Update Ustaz, terror Ustaz. Ustaz orang muda lah, kita apa. Kan? Bila sebut nak sebut aku pisang betul lah. So maksud dia aku bosan betul lah. Dia gunakan perkataannya adalah pisang. Macam kita guna perkataan membawang lah. Apa kena mengena dengan pisang? Tak tahu, samalah dengan bawang. Bawang Kan? tu iyalah sambil kopek bawang tu dia orang buat. Tu ada kena-mena. Oh broken. So dia lebih kurang itulah perkataan yang ada makna yang berlainan. Kita sebut membawang kan, dia bawang tapi dimasukkan adalah perkara yang lain. Baik, di sini Allah sebutkan pada ayat yang ke-57, dan dialah Allah yang menghantarkan angin. Letakkan satu sahaja tapi dalam teks Arabnya adalah riyah, so kita tahu dia adalah bentuk jamak. Baik, pembawa berita yang mengembirakan. Ya daerah rahmati. Baina yaday rahmati. Sebelum datangnya ketibaan rahmatnya ataupun hujan. Baik. Soalan yang menarik. Bertanya. Adakah angin-angin? Angin tu kita boleh kira ke perkataan, boleh kira ke macam mana nak kira angin kan? Kelajuan angin kita boleh dah kira kan. Baik. Kita lihat pada surah yang ke-54 ayat ke-19. Pada muka surat 529. Rihan. Inna arsalna alaihim rihan. Baik. Terjemahannya, sesungguhnya kami telah menghantarkan mereka angin. Terjemahan rih adalah apa? Angin. So rih ini bentuknya apa? Jamak atau mufrad? Bentuknya adalah mufrad. Maksudnya berapa angin? Satu angin. Satu sahaja angin. Yang agaknya dari kiri, dari kanan, dari depan. Baru dari nak cakap. Ini dari satu arah saja ni maksudnya. Baik. Nanti dulu, jangan buat conclusion dulu. Surah Yunus ayat yang ke-22. Surah Yunus ayat yang ke-22. Tadi surah apa tadi Ustaz? Al-Qamar tadi. Tadi surah Al-Qamar, surah 54 ayat yang ke-19. 19. 19.
Ini muka surat Yunus. 211. Yunus. 211. Yunus. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'at harihun asifun wa ja'ahumul mauj. Kat sini kita ada perkataan apa? Birihin. Birihim. Rih. Rihun pun ada tu. Ni rih yang depan Angin juga. birihin ni mufrad ke jamak, singular ke plural? Singular. Rihun ni Depan ni rihun. Bentuknya apa? mufrad. Mufrad juga, singular Mufrad. juga. Baik, terjemahan letakkan apa? Dialah jadikan kamu di darat dan di langit dengan beri kemudahan menekan sehingga bila kamu berada dalam bahtera dan bahtera itu pula bergerak laju membawa penumpangnya dengan tiupan angin. Dan mereka pun bersekutu dengannya. Tiba-tiba datanglah kepada mereka angin. Baik, digunakan di sini angin bentuk singular. Tapi tadi digunakan bentuknya riyah. Bentuknya apa? Riha. So Plural. angin boleh kira ke? Angin Tak tak boleh boleh. kira. Boleh kira. Tetapi apa yang dimasukkan dengan singular dan plural angin dalam Al-Quran, Arah. sini adalah rihin tayyibah. Maksudnya angin yang apa? Baik. Sini Angin yang lembut. rihun asif. Angin yang apa? Ribut, Topan. kencang. So kalau angin baik, angin jahat, angin siang, angin, so dia jadi banyak bentuk angin tak? Banyak. So masuk riyah itu jamak itu bukan angin yang boleh dikira tapi bentuk-bentuk angin yang Allah hantar. Ada angin yang rihun tayyibah, angin yang baik. Ada rihun asif, angin yang ribut kencang. Ada angin yang pada kaum Kaum apa tu? kaum Ad itu, Samud ke kaum Ad yang kena tu? angin, dia dihantarkan angin sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Itu Allah sebutkan pada surah Saya ingatlah surah dia. Al-Haqqah, tak salah saya, Al-Haqqah. Ya, betul. Surah Al-Haqqah, surah yang ke-60, ayat yang ke-6. Wa amma 'adun fa'uliku birihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum 'Ad, mereka itulah dibiasakan dengan angin. Tapi angin apa? Sini terjemahkan angin ribut yang kencang. Semua dia terjemah angin ribut yang kencang. Tadi asif, rihun asif. Betul tak? Dia terjemahkan ribut yang kencang juga. Sarsarin, dia terjemahkan ribut yang kencang juga. Tapi mesti ada beza. Satu asif, satu sarsar. So, mesti Yang sejuk tu Ustaz, yang sejuk. mesti ada beza. Untuk kaum Ad, Sarsar angin yang dihantar kepada mereka ini adalah bukan angin ribut yang kencang, yang kuat sangat. Mula-mula tu dia angin yang sejuk, yang slow. Tetapi bezanya apa? Angin itu dia masuk ke dalam badan dan dia menghancurkan dalaman badan dia. Angin tu masuk berpusing dalam badan, hancur semua. Usus dia apa dalam badan semua hancur. Sebab itu di akhir ayat ni Allah kata apa? Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Yang diarahkan mereka 7 malam 8 hari terus menerus angin tu, maka engkau melihat kaum itu bergelimpangan mati seolah mereka batang-batang pohon kurma Masya yang Allah. tumbang dan apa? Lompong. Maksudnya lompong, Lompang, ada kosong. kosong. Dalam tu tak ada apa dah. Tinggal kulit je. Dalam tak ada apa. Siapa yang buat? Angin dalam tu yang pusing. Maka angin yang dihantar oleh Allah Azza wa Jalla ada pelbagai jenis. Jenis itu yang pelbagai. Ada angin yang baik yang meniup kapal-kapal, ada angin yang tak baik, kan? Ombak yang gelora kuat itu antaranya yang menghembuskannya ke darat adalah apa? Adalah angin. Awan yang membawa awan itu ke satu tempat yang Allah perintahkan untuk turunkan hujan, siapa? Angin. Bila Allah nak bagi satu tempat itu banjir, Allah akan stopkan angin daripada tiup awan tu. So awan tu stay kat situ je. Tapi kalau Allah nak bagi angin hujan yang bermanfaat, maka Allah akan perintahkan angin tiup awan tu pergi ke tempat lain pula. Pergi tempat lain. Situ dah cukup dah, kadar yang secukupnya. Allah nak bagi pergi tempat lain. Kalau Allah bagi kadar lebih, Allah nak letakkan banjir, maka Allah akan biar angin jangan tiup awan tu, biar awan tu terus menerus. Kiranya, Turunkan. Ustaz, kiranya jamak dia ni untuk kekuatan dia, kekencangan dia kot. Baik, maka riyah bila Allah gunakan dalam Al-Quran, ia membawa
membawa maksud kepada jenis angin yang Jenis yang angin. ada dalam Al-Quran. Yang pertama. Alah, Yang kedua, macam ia juga membawa boleh disebutkan sebagai kekencangan angin juga, boleh. Tidak, dia tak lari daripada maksud. Maka tapi bila kita tengok dalam big picture dalam Quran, tajuknya apa? Tajuk kajiannya angin. So inilah perkara-perkara yang akan kita dapat bila kita tu ya, kumpulkan USA kan banyak nama angin dia. ayat-ayat tentang angin. USA Angin- kan angin- dia bilang angin dia banyak hari. Ada banyak jenis angin. Pelbagai jenis. Nama-nama dia. Betul. Betul. Jadi kita ada pelbagai jenis angin yang datang. Angin lintang lah, angin apa membujur, angin apa, semua jenis. Jenis angin ada. Angin yang kita perlukan dan angin yang kita tak perlukan. Waktu kita panas, terik kan? Kita perlukan apa? Angin untuk sejukkan badan. Kan? Tapi kita perlu tak angin yang kencang sampai melalayang semua penyidai baju? Kita tak perlu. Kita perlukan angin dengan kadarnya sahaja. Maka angin ada pelbagai bentuk dan semua itu siapa yang utus? Wa huwallazi yursilur riyah. Sebagaimana dalam ayat ini, dialah yang telah menghantar, mengutuskan angin-angin ini semua. Dekat sini Allah sebut sebagai apa? Bushran, berita gembira. So maka ada angin yang bawa berita gembira, ada angin yang membawa berita sedih. Sebab itu Nabi SAW, kalau Nabi tengok hari itu mempunyai angin yang kencang, hari dah mula nak gelap, maka apa Nabi akan buat? Nabi akan berdoa. Nabi lihat angin, Nabi ajarkan doa. Pernah dengar doa? Pernah baca tak doa angin? Angin Ahmad ada lah. Ini bukan angin Ahmad, ini doa angin yang Nabi bacakan. Bila melihat angin, terutama angin yang kencang, Nabi akan baca Allahumma inna nas'aluka Muhammad. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan yang terdapat dalam angin ini serta kebaikan yang dibawa bersama angin ini dan kebaikan yang engkau mengutuskan, tujuan engkau mengutuskan angin ini. Dan kami memohon perlindungan kepadamu daripada keburukan yang dibawa oleh angin ini, keburukan yang dibawa bersama dengan angin ini, dan keburukan yang engkau mengutuskan angin ini. Nabi bila lihat angin, ada doa yang Nabi baca kerana angin bila dia mula bertiup kencang, maka dia ada dua. Sama ada busyran, berita gembira, ataupun dia membawa berita yang tidak gembira. Itu sunnah Nabi SAW. Pernah kita baca dalam kita panjang kita hidup ni, pernah baca tak? Sekali doa angin. Ada siapa pernah baca? Doa kalau ribut peti ada. Doa ribut peti. Doa tak tahulah. Tak ingat dah apa doa dia. Maka doa-doa Nabi SAW sangat banyak yang boleh kita pelajari. Maka sebab itu banyak sebenarnya amalan-amalan Nabi yang kita boleh sibukkan diri kita dengannya dari sebelum kita sibukkan diri kita dengan amalan-amalan, zikir-zikir, doa-doa yang lain yang datangnya daripada orang-orang lain. Sebab kita doa dan zikir pada Nabi, kita belum settle lagi, tapi kita banyak dengan zikir-zikir dan doa-doa daripada yang orang ni bagi, orang ni bagi, orang ni bagi. Bukan tak boleh. Akan tetapi siapa yang lebih kita utamakan, sudah tentu Nabi SAW. Kerana kita kata kita cinta kepada Nabi, maka sudah tentu zikir dan doa Nabi perlu lebih kita utamakan sebelum zikir dan doa-doa yang kita dapat daripada orang lain itu. Tapi dalam Hisnul Muslim ni tak ada Ustaz. Duk cari doa-doa. Dalam Hisnul Muslim ada. Ada ke? Tak ada saja. Ada. Dalam Hisnul Muslim ada. Doa minta cuaca elok atau langit cerah ada lah. Nanti saya kongsikan, saya lihat dan saya kongsikan. Kalau tak ada, nanti saya akan kongsikan. Tak salah saya ada. Kalau tak salah ada. Tapi kalau tak ada, nanti saya akan kongsikan. Dua doa yang Ustaz baca tadi, doa yang pertama tu pun tak ada. Nanti saya akan kongsikan. So riyah dalam bentuk jamak dalam Al-Quran, riyah adalah angin. Angin tidak boleh dikira. Kelajuannya itu boleh dikira, kan, tetapi bilangannya tidak dikira. Yang dimasukkan dengan riyah ataupun angin dalam Al-Quran dalam bentuk jamak adalah bentuk-bentuk angin ataupun jenis-jenis angin yang Allah hancurkan kerana umat-umat terdahulu ada yang dihancurkan dengan kedatangan angin. Silakan Haji Zainal. Ya, Ustaz, yang akhir tadi surah Al-Ahqaf ke surah apa? Ayat 6.
Oh, Haqqah. Ah, Surah Al-Haqqah. Al-Haqqah. Al Al-Haqqah. ayat 6 ke? Ayat Al- yang ke-6, betul. Betul. Al-Haqqah tu 60 ke? Betul. Surah yang ke-60, ayat yang ke-6. Al-Haqqah. 9 Ustaz, Ha, 69. Alif. Surah 69. Surah Ustaz. 69, maaf. Surah yang ke-69, ayat yang ke-6. Surah 69, ayat yang ke-6. Tak mungkin di surah yang ke-60. 60, surah Al-Mumtahanah. Surah 69. Baik, itu saja saya berkongsikan pada malam ini. Moga ada manfaat dapat diambil. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka minimum hari ini perkataan yang telah kita pelajari, 4 perkataan yang kita biasa, perkataan ibad, perkataan nisa, perkataan rijal Dan diyar. minimum 3 lah yang kita dah biasa dengar kan. Ibad, nisa, rijal. Satu lagi jibal. Jibal. Perkataan yang biasa kita dengar. Dah lepas ni kita tahu dah bentuknya adalah bentuk plural, bentuk jamak. Saya tengok hari ni Haji Yahya dah berada di KL semula. Itu angin lah tu yang meniupkan Haji Yahya daripada Langkawi ke KL, KL ke Langkawi. Tak ada angin, tak sampailah Haji Yahya ke Langkawi, tak sampailah ke KL. Angin bawa. Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.